Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tuan Yang Bertua, atas nama PAS, saya juga mengalu-alukan usul dan kuasa pilihan khas berhubung penambahbaikan proses pilihan raya. Tetapi mengharapkan kesungguhan kerajaan dan keikhlasan melakukan islah pembaikan dengan sepenuhnya sebagaimana yang berlaku dalam negara-negara di seluruh dunia yang terus mengalami perubahan cara pilihan raya mengikut perkembangan masa dan keperluan zaman dan masyarakat. Demokrasi melantik rakyat menjadi hakim selaras dengan makna demokrasi itu sendiri. Demokratia, demokratus, yang bermaksud rakyat diberi kuasa untuk memilih dan menghukum kerajaan. Suruhanjaya pilihan raya adalah badan yang mengendalikan badan kehakiman rakyat supaya bertindak mengurus dengan cara yang seksama sebagaimana yang berlaku dalam amalan demokrasi yang bertamadun. Rakyat bertindak menghukum parti yang memerintah atau pemimpin yang memerintah, ataupun terus membela parti yang memerintah dan pemimpin yang memerintah melalui proses pilihan raya. Sekiranya berlaku kelemahan, tuduhan, kesilapan, parti yang memerintah boleh dijatuhkan oleh rakyat, pemimpin boleh dijatuhkan oleh rakyat. Inilah demokrasi yang sama yang berlaku di seluruh dunia, sehingga menjadikan kerajaan yang memerintah kerajaan yang sentiasa matang, dan parti yang lemah memimpin negara diberi peluang untuk memulihkan dirinya sehingga dia pulih dan dia dipilih oleh rakyat lagi. Perubahan demokrasi mestilah selaras dengan tamadun manusia, kerana demokrasi dilahirkan melalui tamadun manusia. Bermula dengan demokrasi Athens the Greek yang diamalkan sebelum Masehi, yang hanya menghimpunkan rakyat ataupun pemimpin-pemimpin kalangan bangsawan sahaja, bukan kalangan bawahan, wanita. Dihimpun di stadium untuk melakukan pilihan dan pungutan suara secara purba. Kemudian demokrasi mengalami tamadun Islam dan tamadun Barat. Dalam tamadun Islam telah berjaya mewujudkan satu sistem yang memberi hak kepada rakyat. Selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam telah mengemukakan 3 calon. Abu Bakar, kalangan Muhajirin dan Ansar; Sayyidina Ali, kalangan Ahlul Bait; dan Sa'ad bin Ubadah dari kalangan Ansar. Kemudian suara majoriti memilih Abu Bakar menjadi khalifah, dan semua kalangan terlibat dalam kerajaan yang ditubuhkan. Amalan-amalan ini berterusan dalam tamadun Islam di zaman kegemilangan dan keemasannya, dibukukan oleh para ulama Islam di dalam karya-karya mereka. Tamadun Barat yang memodernkan demokrasi mengenali demokrasi moden melalui kajian orientalis, pembacaan mereka daripada buku-buku Islam. Sebelumnya, bila tak setuju dengan kerajaan, di England mereka sembelih raja, sembelih menteri-menteri. Di Perancis mereka gantung King Louis, pancung dan bunuh menteri-menteri. Itu amalan di Barat, di mana mereka telah berjaya mewujudkan proses demokrasi secara moden yang diamalkan di negara mereka setelah mereka mengkaji tamadun Islam, dan buku-buku fiqh politik Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Barat. Muqaddimah Ibn Khaldun, Ahkam Sultaniyah, Siasah Syariah, Turuq Hukumiyah diterjemah ke dalam bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan dikaji oleh mereka. Malangnya umat Islam sendiri, khususnya umat Islam yang menjadi mangsa penjajahan, sepatutnya mereka membebaskan diri, bukan saja penjajahan asing, bahkan membebaskan diri pikiran mereka yang terbelenggu itu dan kembali kepada tamadun yang sebenar. Dengan sebab itu, kami mengalu-alukan penambahbaikan Suruhanjaya Pilihan Raya, tetapi mestilah melibatkan
Semua, bukan sahaja pilihan raya. Pilihan raya sendiri perlu melihat daftar pemilih yang masih bercelaru, di mana jumlah pengundi yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan jumlah kelahiran yang terlalu ramai, yang dikatakan dan terbukti adanya pendatang asing, pengundi luar didaftar dengan jumlah yang banyak bagi menjamin kemenangan parti yang memerintah. Undi pos bukan lagi zaman undi pos. Kita bukan zaman berperang dengan komunis. Tentera bukan dalam keadaan darurat. Mereka boleh dibawa mengundi di kawasan masing-masing, boleh bagi cuti. Tetapi undi pos digunakan sebagai keputusan pilihan raya. Undi berulang kali ini ternyata berlaku, bahkan tarikh pilihan raya menjadi teka-teki. SPR tidak boleh nak tentu tarikh pilihan raya, mengikut dia sendiri. Banyak negara-negara dalam dunia tarikh pilihan raya ini sudah tahu 5 tahun, sudah tahu 3 tahun, setahun. Di negara kita tarikh pilihan raya teka-teki. Ada kata tahun ini, tahun depan, 2, 3, 4 minggu baru tahu tarikh pilihan raya. Seolah-olah ini digunakan awal-awal lagi untuk memberi kesempatan kepada parti yang memerintah sahaja. Di antaranya perubahan kawasan pilihan raya mengikut perlembagaan 8 tahun, 10 tahun sekali. Mesti diubah kawasan pilihan raya, ditambah kawasan-kawasan di negeri-negeri. Bagi negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, sudah puluhan tahun tak ada tambahan kawasan pilihan raya. Yang ditambah di Johor, di Sarawak, negeri lain. Dan ada kawasan-kawasan yang jumlah pengundinya sampai 80,000, kawasan balik 70-80,000, Tumpak 80,000 dan banyak lagi. Tapi tak dipecah kawasannya. Tetapi ada negeri-negeri yang parlimen dia 10,000 saja, belah ribu saja. Mengapa proses tambahan kawasan ini tak dilakukan? Adakah ia kerana kepentingan kepentingan untuk menjamin kemenangan parti yang memerintah? Ini adalah satu amalan yang tidak demokratik. Termasuk amalan demokrasi ialah demokrasi media. Bila rakyat menjadi hakim, media adalah saksi. Kerajaan tidak, hakim tidak adil kalau saksi tidak boleh memberi penjelasan daripada semua pihak. Apa yang berlaku hari ini, media dikongkong, TV dimonopoli, parti-parti yang tidak memerintah hanya boleh berceramah. Ceramah pula bergantung pada kebenaran polis. TV masuk tiap-tiap buah rumah. Media bercetak pula kebenarannya agak terhad untuk ahli saja, tak boleh pada umum. Sedangkan pihak yang lain boleh menggunakan media dengan seluas-luasnya. Di negara-negara yang maju demokrasinya membenarkan semua parti ada stesen TV masing-masing. Bahkan TV kerajaan memberi peluang kepada semua parti politik. Kalau kerajaan dituduh tuduhan bohong, kerajaan boleh jawab, rakyat boleh menilai. Kalau kerajaan tak boleh jawab, kerajaan boleh hukum. Ini makna demokrasi. Bahkan kita selalu baca dalam media bagaimana pilihan raya di Amerika, di England dan lain-lain lagi. Berlaku perdebatan di antara calon-calon yang bertanding. Rakyat boleh melihat wajah-wajahnya depan, supaya media benar-benar menjadi saksi. Media adalah saksi dalam kehakiman rakyat. Seterusnya, menyalahgunakan alat kerajaan masih berleluasa. Ini sangat memalukan. Sepatutnya bila musim pilihan raya, pemimpin-pemimpin pemerintah tidak berhak menggunakan alat-alat kerajaan tanpa mengira mana-mana parti politik. Ini memerlukan perubahan. Di India, tadi disebut oleh Ipoh Timur, bagaimana dalam tahun 75, Perdana Menteri India sendiri yang menang dalam kawasan dia, kerana di India dia boleh bertanding banyak kawasan mengikut undang-undang pilihan raya. Satu kawasan tu dia guna alat kerajaan, di mana pihak mahkamah membatalkan pilihan raya dia, dan pilihan raya semula. Dan termasuklah amalan rasuah menggunakan politik wang. Politik wang ni bukan sahaja menolak dalam pemilihan parti, bahkan dibawa kepada rakyat dalam perayaan hukum. Rakyat disogok, rakyat yang mengalami masalah hidup, masalah kemiskinan, dibelenggu, dijadikan kesusahan mereka sebagai cara untuk rasuah politik dalam masa pilihan raya. Kita jangan lupa dalam tahun 70-an bagaimana di Amerika seorang presiden yang sudah menang pilihan raya dibatalkan kemenangannya dalam skandal Watergate yang terkenal kerana rasuah
dalam pilihan raya. Ini adalah demokrasi yang patut kita contoh, yang sangat positif. Termasuk demokrasi ialah demonstrasi aman. Dia beri peluang rakyat untuk demonstrasi aman. Polis memberi kebenaran untuk demonstrasi bila rakyat tak puas hati. Mengawal keselamatan, mengawal keadaan supaya aman. Bukan sahaja kita perlu mendengar suara daripada wakil-wakil rakyat dalam parlimen. Mungkin tak semua sampai dan disampaikan oleh wakil rakyat. Maka rakyat ni perlu menyampaikan melalui luah rasa, melalui tunjuk rasa, melalui demonstrasi yang aman. Kalau mereka kacau, mereka barulah boleh diambil tindakan. Kalau mereka tak kacau, tak memusnahkan alat-alat kerajaan, tidak sebagainya. Kerajaan perlu mendengar. Di mana demonstrasi aman ini diamalkan di negara-negara demokrasi yang maju. Dan PAH melibatkan diri dalam bersih dua. Kerana kita anggap kita demonstrasi aman. Walaupun di sana melibatkan NGO-NGO. PAH sebagai sebuah parti Islam. Bagaimana parti Islam boleh libat dengan NGO yang menganjurkan bersih dua dan dia bukan Islam? Kerana kita tahu ketua dia bukan parti politik, bukan ahli mana-mana parti politik, dan dia tak jadi calon, dia tak bertanding pilihan raya. Cumanya dia menunjukkan sikap dia yang terbuka dan kesan politik terhadap tanah air yang dia sedari, dan menganggap itu suatu penyelewengan, suatu kezaliman dalam amalan demokrasi yang boleh merosakkan negara. Islam mengajar kita boleh bekerjasama dengan siapa sahaja bagi menentang penyelewengan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah mendirikan negara dan berkuasa di Madinah pernah menyebut peristiwa yang berlaku di zaman jahiliah di mana baginda telah dibawa oleh bapa-bapa saudaranya menyertai perjumpaan di rumah Abdullah bin Juda'an yang melibatkan pemimpin-pemimpin Mekah yang bukan Islam, bagi membuat satu keputusan untuk membela orang-orang yang dizalimi dan menentang mereka yang zalim. Dan baginda menyebut, sekiranya persepahaman ini dibawa di zaman Islam, nescaya baginda menyertainya. Seterusnya, kita melihat amalan demokrasi yang sihat bukan sahaja melalui pilihan raya, bahkan dalam proses pentadbiran. Dalam negara yang maju demokrasinya, nak lantik jawatan-jawatan penting kerajaan, nak lantik ketua setiausaha negara, nak lantik ketua hakim negara, di mana calon dibawa dalam jawatan kuasa parlimen untuk menilai calon yang nak dilantik itu. Dalam Islam disebut jarh wa ta'dil, untuk mendedahkan baik dia dan buruk dia. Kalau dia ada buruk dia, kelemahan dia, dia dedah supaya jawatan penting ini benar-benar mendapat sokongan daripada suara rakyat yang sebenar, dan rakyat boleh melakukan muhasabah. Termasuklah demokrasi tidak mengganggu perkembangan minda dalam urusan pentadbiran, dalam urusan pendidikan dan pelajaran. Di sana ada akta-akta yang menghalang pegawai kerajaan yang sedar berlakunya penyelewengan, nak dedahkan penyelewengan. Tak boleh. Dedah, dia akan ambil tindakan. Ataupun pegawai kerajaan yang berani mengkritik, pangkat dia tak naik. Kalau naik pangkat dia mengampu. Kalau naik pangkat yang mengampu, ini satu amalan yang boleh melemahkan usaha pentadbiran. Termasuklah percambahan pemikiran dalam bidang pendidikan dan pelajaran. Kita melihat akta universiti yang mengongkong pensyarah-pensyarah, yang mengongkong pelajar-pelajar. Mereka adalah kalangan berpelajaran. Sepatutnya mereka diberi hak untuk memberi pandangan mereka yang bebas, yang adil, yang berhujah, dan kerajaan boleh menilai pandangan mereka. Tetapi akta-akta ini telah menghalang mereka dari terlibat dengan perkembangan yang berlaku di dalam medan rakyat. Padahal mereka selepas belajar di luar universiti, di luar kampus, mereka terlibat dengan masyarakat. Dengan sebab itu mereka perlu tahu tentang masyarakat dan membuat muhasabah perkembangan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi akta ini mengongkong perkembangan minda untuk melahirkan demokrasi yang subur. Kemudian amalan federalisme selepas pilihan raya. Bila lepas pilihan raya, kita mesti menghormati keputusan rakyat. Ada rakyat yang memilih kerajaan negeri, parti lain, bukan parti kerajaan pusat. Bila rakyat pilih parti lain mengendalikan kerajaan negeri, kerajaan pusat mesti menghormati pilihan kerajaan negeri ini dan mesti mengamalkan sistem federalisme. Tetapi berlaku campur tangan tubuh pegawai persekutuan di negeri-negeri yang dimenangi oleh parti lain kerana nak campur urusan-urusan dalaman negeri
tubuh jawatan kuasa kampung, lantik ketua kampung. Ini urusan negeri, bukan urusan pusat. Tapi pusat campur hal seperti ini. Ini adalah amalan yang tidak demokrasi. Termasuklah melanggar perjanjian, melanggar amalan federalisme, pernah berlaku Kelantan dilambat-lambatkan keputusan kerajaan. Semata-mata kerana parti lain yang memerintah. Dinafikan hak rakyat petroleum, dirampah pada Terengganu. Ini adalah amalan yang tidak demokratik. Semata-mata kerana keputusan rakyat lain berkerajaan pusat. Hal-hal yang seperti ini sepatutnya diambil kira oleh kerajaan, dan saya berharap supaya jawatan kuasa ini benar-benar menjadi satu jawatan kuasa yang diambil secara positif. Pandangan-pandangannya hendaklah dihormati, jangan dipakul sampahkan saja. Sekian, terima kasih.